Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan meneruskan penerangan saya tentang pemikiran tamadun Islam, tapi dengan menumpukan kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Antara topik yang akan dibincangkan ialah sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah serta faktor-faktor kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah. Dari segi latar belakang, Bani Abbasiyah diambil sempena nama bapa saudara Nabi SAW iaitu Al-Abbas. Kerajaan ini memerintah selama 5 kurun iaitu bermula dari tahun 132 hingga 650 Hijrah atau 750 hingga 1258 Masihi. Ia dipelopori oleh Abdullah bin Muhammad atau dikenali juga sebagai Abu Al-Abbas As-Saffah, yang merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan khilafah secara warisan diteruskan sama seperti yang berlaku ketika kerajaan Bani Umayyah, dan kerajaan ini dipimpin oleh 37 orang khalifah, ramai. Banding dengan Umayyah, Sumini hanya 14 orang. Pusat pemerintahan kerajaan telah berpindah dari Damsyik ke Baghdad, dan pemerintahan kerajaan ini banyak dipengaruhi oleh sistem pentadbiran kerajaan Parsi kerana ramai orang Parsi yang telah memeluk agama Islam dan menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Dan zaman Bani Abbasiyah juga dikenali sebagai zaman perkembangan dan kegemilangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan juga politik. Dari sudut sistem pemerintahan, ia boleh dibagi kepada 3 peringkat iaitu Khalifah, Al-Wazir dan juga Ad-Dawawin. Khalifah merupakan ketua negara yang menjadi pemimpin tertinggi wilayah Islam. Di bawahnya terdapat Al-Wazir atau Perdana Menteri yang merupakan ketua pentadbir dan dibantu oleh menteri dan jabatan kerajaan. Di bawah Al-Wazir terdapatnya Ad-Dawawin ataupun jabatan-jabatan kerajaan, dan jabatan-jabatan kerajaan ini dipantau oleh Al-Kutab ataupun Sekretariat. Di antara jabatan kerajaan yang ada ketika itu ialah jabatan audit, polis dan juga pertahanan. Khalifah-khalifah terkenal Bani Abbasiyah. Seperti yang dikatakan tadi, kerajaan Bani Abbasiyah mempunyai 37 orang khalifah. Maka di sini saya utarakan beberapa orang khalifah yang terkenal ketika era pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama ialah pengasas kepada kerajaan Bani Abbasiyah sendiri iaitu Abu Abbas Abdullah As-Saffah. Beliau merupakan pengasas kepada kerajaan Abbasiyah, merupakan seorang yang gagah berani, kuat ingatan, serta amat kuat memerangi golongan Bani Umayyah. As-Saffah itu bermaksud penumpah darah. Beliau merupakan seorang yang suka berperang. Memerintah selama 4 tahun 9 bulan dan menghapuskan banyak pemberontakan. Kemudian kita lihat pula Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau sempat memerintah kerajaan Bani Abbasiyah selama 22 tahun, cukup lama, dan telah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Dan ketika zaman pemerintahan beliau telah berjaya memperbaiki sistem cukai, membuat sistem saliran dan menyediakan pasar di tempat yang strategik. Kemudian Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah selama 23 tahun, yang lebih lama daripada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau juga telah memerintah Abu Yusuf untuk menulis kitab Al-Kharaj dan mewujudkan jawatan Qadhi Al-Qudah untuk sistem kehakiman, menubuhkan Baitul Hikmah ataupun House of Wisdom yang merupakan tempat yang menempatkan kitab-kitab, dan kegiatan penterjemahan juga berlaku dengan giatnya di Baitul Hikmah, dan menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Dan beliau juga banyak membina banyak prasarana ketika zaman pemerintahan beliau. Kemudian diikuti dengan Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun merupakan putera kepada Harun Ar-Rasyid, memerintah dalam tempoh yang agak lama juga iaitu selama 20 tahun.
beliau telah meneruskan usaha yang diteruskan oleh bapanya Harun Rashid untuk meningkatkan lagi bidang ilmu pengetahuan dengan menggalakkan penterjemahan pelbagai bidang ilmu, dan beliau juga menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Seterusnya kita lihat pula tentang penyebaran Islam yang berlaku ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah, yang mana terdapat dua faktor yang menyumbang kepada penyebaran Islam, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Bagi faktor dalaman, yang pertama, kehebatan Islam dan akhlak yang ditunjukkan oleh Kuala Islam dan juga Khalifah sendiri, yang menyebabkan ramai masyarakat ketika itu tertarik dengan Islam. Kemudian gerakan khas yang diberikan oleh Khalifah dengan memberikan peruntukan kepada ulama dan pendakwah. Yang ketiga, dasar persamaan bangsa Arab dan bukan Arab yang dilaksanakan oleh kerajaan Bani Abbasiyah yang menyebabkan berlakunya penyatuan ummah ketika itu. Dan yang keempat, disebabkan kedudukan Baghdad telah menjadi sebagai pusat keilmuan dan perdagangan yang menyebabkan ramai orang luar yang tertarik untuk datang ke Baghdad dan menimba ilmu di situ. Kemudian faktor luaran pula kita boleh lihat kepada faktor pembukaan wilayah baru yang dilakukan ketika itu. Kemudian penggunaan bahasa Arab secara meluas yang menyebabkan pemahaman dan juga pembelajaran ilmu Al-Quran dan Hadis meluas ketika itu. Kemudian hubungan diplomatik dengan negara luar juga yang cukup baik, dan yang terakhir ialah disebabkan oleh usaha dakwah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang melalui aktiviti perdagangan mereka. Seterusnya, sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah. Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah boleh dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek pendidikan. Para pemerintah zaman Abbasiyah amat menggalakkan perkembangan ilmu, yang biasanya pada zaman ini setiap kompleks masjid dilengkapi sekolah dan juga perpustakaan. Maksudnya masjid mempunyai prasarana yang lengkap dengan sekolah dan juga perpustakaan. Malah pemerintah juga memperuntukkan pembiayaan untuk kolej dan juga pelajarnya. Dan sumbangan dari sudut pendidikan ini boleh dilihat ketika zaman pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan juga Al-Ma'mun. Yang mana ketika zaman Abu Ja'far Al-Mansur, beliau telah mengasaskan kota Baghdad dan memberikan kolej perubatan di sana. Manakala ketika zaman Khalifah Harun Al-Rashid, ramai sejarawan menganggap beliau merupakan seorang yang suka mendampingi para ilmuwan dan menaungi kegiatan kesarjanaan mereka serta menjadi pengasas kepada Khizanah Al-Hikmah ataupun bermaksud khazanah pengetahuan sebagai pencetus kegiatan intelektual. Seterusnya, usaha ini disambung oleh ananda beliau sendiri, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Kemuncak kegiatan keintelektualan di timur, khususnya di Baghdad, berlaku pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid. Pada zaman itu, lahir ramai sarjana terkemuka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, dan beliau terkenal sebagai seorang pemerintah yang cinta kepada ilmu pengetahuan, telah mengambil inisiatif membesarkan institusi Khizanah Al-Hikmah yang telah dimulakan oleh ayahanda beliau, dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan intelektual terunggul di dunia, yang kemudiannya dikenali sebagai Baitul Hikmah ataupun House of Wisdom. Ia merupakan sebuah institusi keilmuan yang serba lengkap yang terhasil daripada gabungan pelbagai institusi seperti Biro Penterjemahan, institusi balai cerap, pusat penyalinan manuskrip dan akademi pendidikan tinggi. Ia juga menyediakan kompleks kediaman pekerja yang terdiri daripada para sarjana terkenal. Seterusnya, dari aspek seni bina pula, pada zaman ini keagungan seni bina Islam telah sampai ke puncak keagungan. Tamadun Islam telah berhadapan dengan beraneka jenis tamadun yang terdapat di dunia, khususnya di dalam seni bina. Pertumbungan dengan kebudayaan asing yang beraneka rupa ini telah memberi inspirasi kepada ahli seni bina Islam untuk mereka bentuk bangunan dan perhiasannya yang masih lagi berada di dalam lunas-lunas Islam. Contohnya, sekiranya seni bina asing berasaskan kepada lukisan yang berbentuk
berhala, maka seni bina Islam menggantikannya dengan pemandangan tumbuh-tumbuhan, garisan-garisan geometri, gambar rajah, awan larat dan seumpamanya. Dan seni bina ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah ini banyak boleh dilihat melalui pembinaan istana-istananya. Berbanding dengan kerajaan Bani Umayyah, seni binanya boleh dilihat banyak melalui pembinaan masjid. Kemudian dari aspek penterjemahan, kegiatan penterjemahan secara bersistematik karya klasik Yunani, Parsi dan juga India bermula pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun. Pada zaman ini, lahir ramai ulama terkenal di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Islam. Kegiatan penulisan dan penyusunan kitab hadis, fiqh dan tafsir Al-Quran giat dijalankan. Kesan daripada banyaknya terjemahan karya saintifik Yunani ke bahasa Arab telah membolehkan para sarjana Islam mempelajari ilmu-ilmu sains zaman sebelum Islam. Hasil galakan dan naungan Al-Ma'mun juga, kegiatan kesarjanaan khususnya usaha penterjemahan karya falsafah dan sains Yunani ke bahasa Arab berlaku dengan meluas. Seterusnya, sumbangan dari aspek ekonomi dan kewangan. Perkembangan dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui peranan Baitul Mal, yang mana ketika itu peranan Baitul Mal telah diperkasakan. Fungsinya menjaga khazanah negara dalam mengagihkannya mengikut keperluan negara dapat diselenggarakan dengan berkesan. Sumber-sumber ekonomi seperti pertanian dan perdagangan turut berkembang pesat. Cukai tanah merupakan sumber kewangan bagi kerajaan Abbasiyah, khususnya daripada golongan bukan Islam ataupun kafir dhimmi. Sumber kewangan juga diperolehi daripada zakat, cukai pendapatan, cukai-cukai pelumbungan, cukai ternakan, cukai kastam dan pelbagai cukai lagi. Seterusnya, sumbangan dari aspek politik dan pemerintahan. Kelahiran fahaman politik mulai wujud ketika ini dan kerajaan menyediakan angkatan perang yang mantap bagi menghadapi sebarang bentuk ancaman musuh, sama ada dari luar atau dalaman. Organisasi kehakiman merupakan satu organisasi yang kukuh dan mempunyai peranan besar pada masa itu. Dan terakhir sekali ialah kemunculan mazhab. Disebabkan banyak peristiwa penting berlaku di zaman Bani Abbasiyah, maka muncullah para imam mujtahid, iaitu imam-imam yang melakukan ijtihad. Pada masa ini telah lahir berbagai mazhab dan di antaranya hanya 4 sahaja yang sampai ke hari ini masih lagi memainkan peranan penting di dunia Islam, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Dan seterusnya ialah faktor-faktor kejatuhan Bani Abbasiyah. Seperti mana yang berlaku pada dinasti Bani Umayyah di Damsyik, begitulah juga kejatuhan yang berlaku pada Bani Abbasiyah selepas mereka mengalami zaman kegemilangan. Seterusnya disebabkan oleh lalai dengan kemewahan dan sebagainya, maka mereka akhirnya jatuh. Maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 Masihi selepas Hulagu Khan, seorang panglima tentera Mongol, menyerang dan menghancurkan Baghdad. Di antara faktornya ialah yang pertama, kelemahan pemerintah. Pemerintah seperti Al-Wasik yang tidak melakukan sebarang pembaharuan. Beliau hanya bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk mentadbir negara. Bila saudaranya Al-Mutawakkil mengambil alih pemerintahan, beliau cuba untuk mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa campur tangan pegawai berbangsa Turki dan Parsi. Walau bagaimanapun, usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh Turki dan Parsi begitu kuat menguasai percaturan politik kerajaan Abbasiyah. Ini sebab dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan Bani Abbasiyah itu membenarkan kaum Mawali, iaitu bukan Arab, untuk memegang kekuasaan dalam kerajaan. Jadi ia juga ada kelemahan di situ ya. Kemudian yang kedua, perpecahan wilayah. Pada akhir kurun 9 Masihi menunjukkan kuasa khalifah semakin terbatas kerana banyak jawatan penting disandang oleh bangsa Turki dan juga Parsi. Bangsa-bangsa ini mula membentuk kerajaan dan pengaruh yang tersendiri. Maka perpecahan ini akhirnya mengakibatkan keruntuhan kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah perebutan kuasa.
Perebutan kuasa khalifah di antara putera-putera Al-Mutawakkil turut mengakibatkan kelemahan pentadbiran kerajaan Bani Abbasiyah. Inilah kelemahan sistem pewarisan yang menyebabkan perebutan kuasa pula berlaku dalam kalangan kerabat ataupun keluarga Bani Abbasiyah tersendiri. Yang keempat, faktor kekuatan ekonomi. Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku pada akhir zaman kegemilangan Abbasiyah telah mengganggu perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah. Para berdagang tidak lagi berkunjung ke Baghdad yang menyebabkan dana yang tersimpan di Baitul Mal semakin merosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan. Bila berdagang telah beralih arah, maka ia juga telah menyebabkan kerajaan ketika itu kurang sumber kewangan. Kemudian faktor yang kelima ialah perselisihan aliran fahaman keagamaan. Pemberontak daripada golongan Syiah dan Khawarij sering mengganggu pentadbiran kerajaan Abbasiyah. Ini kerana mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpin kumpulan mereka sahaja. Dan keadaan ini telah mengganggu keamanan negara. Seterusnya, faktor yang keenam ialah serangan daripada luar. Kerajaan Abbasiyah di akhir zamannya diserang oleh musuh-musuh dari utara, iaitu Georgia dan Armenia. Barat, dari tentera salib, dan juga timur, kerajaan Mongol. Banyak kawasan Islam diserang serta umat Islam dibunuh dengan kejam semasa serangan ini. Kawasan-kawasan kecil lain ada yang menuntut kemerdekaan daripada jajahan Abbasiyah. Bila kerajaan dah lemah, maka kerajaan kecil pula mengambil peluang untuk membebaskan diri mereka daripada kerajaan Abbasiyah. Pentadbiran pusat di Baghdad tidak dapat memainkan peranan berikutan serangan tersebut dan ramai pejuang-pejuang Islam telah terkorban. Seterusnya, faktor yang ketujuh, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kekuasaan wilayah Abbasiyah yang luas menyebabkan komunikasi di antara kerajaan pusat dengan daerah sukar dilakukan. Tambahan pula, tahap saling mempercayai dalam kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Bila luas pun ada kelemahan juga bila tidak ada komunikasi yang baik antara mereka. Kemudian faktor yang ke-8 ialah masalah kewangan negara. Kewangan negara menghadapi masalah kerana urusan pembiayaan yang dikeluarkan untuk kenderaan sangat besar. Ini disebabkan oleh banyaknya berlaku peperangan. Dan terakhir sekali ialah faktor kezaliman terhadap musuh. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah bertindak lebih kejam daripada Bani Umayyah terhadap musuh-musuh politiknya seperti golongan Syiah dan orang-orang kaum Bani Umayyah. Mereka juga bersikap biadab terhadap golongan ulama. Ulama akan dikenakan hukuman, malahan ada yang diracun sampai mati seperti yang berlaku pada Imam Abu Hanifah. Majoriti ulama tidak terlepas daripada seksaan khalifah walaupun kesalahan yang dilakukan amatlah kecil seperti enggan menerima jawatan tinggi yang ditawarkan oleh khalifah atau tidak sependapat dengan khalifah dalam sesuatu masalah. Sebagai kesimpulan, setiap empayar pasti akan melalui zaman keemasan dan juga zaman kejatuhan masing-masing. Justru, kita perlu mengambil pengajaran dari setiap apa yang pernah berlaku sebagai panduan kepada kita bagi melakar tamadun Islam yang lebih gemilang di masa hadapan. Semoga apa yang telah dilalui menjadi pedoman kepada kita semua. Sekian, terima kasih.